Hai, selamat pagi dan salam sejahtera kepada pengarah iaitu Puan Estelina Mo Chen Lin Lazarus. Saya ialah Luisa Geruda Anak Jonis, BA 20110754 akan membentangkan penilaian 4 iaitu berkenaan dengan cerpen Blossom Flower, Chalk and Lava. Terdapat isi kandungan yang akan dibentangkan di dalam pembentangan ini. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua sinopsis, yang ketiga tema, yang keempat plot, kelima watak dan pewatakan, yang penting sekali yang ketujuh ialah kritikan cerpen dan akhir sekali ialah kesimpulan. Pengenalan. Menurut Nick Hassan Basri, Nick Abdul Kahit, cerpen merupakan salah satu cerita pendek yang merupakan kisah rekaan yang ringkas dan padat. Jumlah patah perkataan kebiasaannya adalah sekitar 500 sehingga 12,000 patah perkataan. Cerita pendek yang dikenali sebagai cerpen ini bukanlah suatu yang kita kenali pada zaman ini, namun telah bermula daripada zaman dahulu kala. Cerpen Blossom Flower and Lava ini telah diambil daripada inspirasi animasi sebuah cerita kanak-kanak daripada animasi Seoul, Korea Selatan yang bernama Cube Entertainment. Lava adalah animasi penggunaan komputer yang canggih dari segi penghasilannya yang baik, telah menempatkan animasi terbaik di Asia kerana telah berjaya di ruang kaca televisyen. Animasi Lava ini telah diolah semula dalam penulisan cerpen. Pembawaan ini menampakkan perbezaan dari segi jalur penceritaan tanpa meniru daripada yang asli. Yang hanya asli adalah nama watak sahaja dan perwatakan dikekalkan oleh penulis. Seterusnya adalah sinopsis. Menurut Nick Hassan Basri, Nick Abdul Kahit, sinopsis didefinisikan sebagai suatu huraian pendek yang memberikan gambaran akan keseluruhan karya atau ringkasan mengenai perkara penting dalam sesuatu buku, cerpen, puisi dan lainnya. Sinopsis dalam cerita yang bertajuk Blossom Flower and Lava ini adalah mengisahkan tentang kehidupan sebenar sekumpulan lava yang berjumpa dengan seorang manusia bernama Chalk. Kisah kehidupan mereka bermula apabila terdampar di sebuah pulau. Dengan bermulanya kehidupan antara mereka yang dapat merubah kehidupan menjadi yang lebih baik dan berjaya. Pelbagai kisah suka dan duka telah dikongsikan bersama atas dasar kesetiaan persahabatan yang menjadi kekuatan mereka. Tema adalah berkait rapat dengan fokus ataupun dasar yang digunakan oleh pengarang dalam memperkembangkan sesebuah karya. Setiap karya semestinya telah dibuat berdasarkan tema tertentu dan seluruh jalan penceritaan dalam karya tersebut perlu ditengahkan agar penjelasan kesemuanya jelas mengikut tema tersebut. Yang paling penting adalah pengertian dalam tema merupakan idea yang melandaskan sesuatu cerita yang telah dipamerkan. Tema yang ada di dalam Blossom Flower dan Lava ini ialah diterapkan tentang nilai positif daripada sesebuah ikatan persahabatan yang saling menghargai, berhubungan sesama sendiri dan hidup berbagi dengan makhluk seperti hewan dengan kehidupan manusia. Selain itu adalah plot. Plot telah didefinisikan sebagai suatu perhubungan dalam peristiwa-peristiwa sesebuah penceritaan. Setiap peristiwa dari awal sehingga akhir hendaklah berdasarkan hukum, akibat dan sebab, di mana melalui plot ini telah mengemukakan perkara yang akan terjadi dan mengapa benda tersebut berlaku. Susunan penceritaan ini bergantung dengan cara bagaimana pengarang dapat berimajinasi dan kreatif ketika penulisan. Seterusnya, plot berkembang mengikut konsep permulaan, kemuncak dan peleraian. Bagi setengah karya pula ada yang watak dan perwatakan. Setiap karya sastra terutama genre novel, drama dan cerpen yang mempunyai pelakon yang dikenali sebagai watak. Watak yang dipegang oleh pelaku dalam sesebuah karya sastra yang mempunyai pelbagai watak dan perwatakan akan dipamerkan menjadi peranan besar di dalam sebuah penceritaan ini. Peranan watak tersebut menimbulkan pelbagai peristiwa mengikut jalan penceritaan dan juga mempunyai ciri-ciri di dalam suatu perwatakan tersebut.
Contohnya dalam perwatakan dan watak dan perwatakan di dalam cerita cerpen Blossom, Flower and Lava ini, di mana yang dicukupi terdiri daripada watak lava kuning, watak lava merah, cat, lava pink, black, brown dan violet, di mana kesemua nama watak ini adalah nama sebenar seperti di dalam animasinya yang tersendiri. Di dalam cerpen Blossom, Flower dan Lava ini terdapat kritikan cerpen yang telah diterjemahkan oleh penulis. Kritika sastra adalah suatu konsep disiplin ilmu yang bertanggungjawab untuk menganalisis serta mengeluarkan penilaian nilai berdasarkan kandungan karya sastra. Sebagai contohnya, baik itu sebuah novel, cerpen atau puisi di mana membantu dalam membimbing pembaca. Kritikan yang dikeluarkan oleh seseorang pembaca baik dari segi positif dan negatif. Pandangan dalam mentafsir sesuatu pembaca adalah hak sendiri daripada penulis, pembaca ataupun pendengar. Kritikan yang pertama ada di dalam cerpen Blossom, Flower dan Lava ini adalah di mana kekurangan gambar dalam penerangan penggunaan teks. Saya mengakui sebagai penulis di dalam cerita cerpen ini bahawa saya kurang menerapkan penggunaan image, iaitu untuk menarik perhatian kanak-kanak. Seterusnya adalah kritikan mengenai teks atau tulisan yang digunakan. Teks adalah penting dalam sesebuah penceritaan kerana berdasarkan penggunaan teks yang tepat dan dapat menarik perhatian kanak-kanak untuk membaca. Saya juga mengakui bahawa kelemahan saya di sini kerana penulisan teks yang terlalu panjang dan tidak membahagikan kepada cara yang tertentu, di mana saya telah menerapkan hanya untuk secara terus sahaja dan pemberian tahu teks yang kurang bersesuaian juga. Saya mengakui kelemahan saya di situ. Yang ketiga adalah kritikan mengenai penyusunan warna pada muka surat hadapan cerpen serta kandungan gambar animasi di dalam cerpen ini. Penyusunan warna yang telah digunakan adalah sepatutnya benar dan seimbang, merupakan salah satu utama pemilihan warna yang menarik. Dan saya mengakui di mana saya telah menggunakan penggunaan warna ataupun penyusunan warna yang agak tidak seimbang serta tidak menarik perhatian kanak-kanak untuk membaca. Kerana saya sendiri telah mengakui dan saya telah melihat keseluruhan cerpen yang telah saya buat ini, di mana penggunaan warna adalah sangat terhad dan tidak mengandungi kandungan yang sepatutnya. Begitu juga dengan kandungan animasi yang telah dimasukkan di dalam teks tersebut. Yang terakhir sekali ialah kritikan terhadap kesalahan ejaan pada tajuk cerpen. Tajuk cerpen ini sepatutnya dalam bahasa Melayu dan bukannya dalam bahasa English. Yang ini adalah kesalahan yang paling ketara yang telah saya buat, iaitu di mana saya telah menggunakan bahasa English dan bukan bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu sebagai tajuk di dalam cerpen ini. Ini adalah kesalahan yang paling ketara yang dilakukan oleh saya sendiri, dan saya mengakui kelemahan saya ini dan saya akan berjanji pada penulisan yang akan saya buat dalam karya seterusnya, saya akan lebih memberikan perhatian kepada perkara yang kecil sebegini agar tidak merosakkan karya seni saya sendiri. Kesimpulannya adalah jelaslah bahawa dengan adanya kritikan akan membantu seseorang penulis untuk membaiki karya yang telah dibuat. Tujuan kritikan ini menyedarkan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam usaha mempertimbangkan dan menilai sebuah karya secara jujur dan sistematik. Oleh hal yang demikian, kritikan dihubung-kaitkan dengan pengarang sendiri kerana suatu karya merangkumi pendidikan, profesion, ideologi, agama dan budaya yang telah mempengaruhi ciptaan karya. Bahkan dengan adanya kritikan, sastra sebegini membantu dalam berperanan mencetuskan pemikiran baru dan pencambahan minda idea dalam sesebuah karya penghasilan. Yang paling penting sekali adalah mesej serta pengajaran di dalam sebuah karya hendaklah dipertengahkan dengan seiring kritikan
cara agar mesej yang disampaikan oleh pengarang dapat difahami oleh pembaca. Sekian, terima kasih.